Puan Cik Pengerusi Majlis kita, yang dihormati para hakim yang bijaksana dan adil dan bijaksana, yang dihargai rakan-rakan sepujangan di arena Pidato malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan saya malam ini bertajuk dua kalimah syahadah. Seperti rakan-rakan tuan-tuan semua ketahui, dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Di sini sebenarnya kita telah membuat aku janji. Kita sebagai manusia telah membuat satu aku janji yang tinggi, di mana kita sebagai manusia mengakui bahawa pengakuan ini adalah di antara dua darjat di antara manusia dan Tuhan. Jadi di sini kita sebenarnya telah berjanji bahawa akan mematuhi ataupun menjalankan tanggungjawab kita sebagai manusia dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya ingin tekankan dalam satu konteks di mana sebelum kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Tuhan kita, kita kenalah mengenali ataupun menyayangi Tuhan kita. Bila kita menyayangi dan mengenali Tuhan kita, barulah kita dengan rela hati akan menjalankan tanggungjawab, akan menjalankan apa suruhan yang Allah perintahkan kepada kita sebagai manusia. Jadi di sini saya ingin kaitkan satu kisah Rasulullah pada zaman dahulu, di mana ketika tersebut saya akan bawakan tuan-tuan semua pada satu kisah, di mana pada ketika tersebut Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabat baginda ketika itu, seperti yang berada bersama beliau adalah Saidina Ali, Saidina Osman dan sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat baginda ketika itu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kata, siapakah di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ketika itu semua sahabat baginda duduk terdiam sebab memikirkan siapakah umat manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dan pada tersebut salah seorang sahabat baginda telah menjawab, ya Rasulullah, adakah malaikat yang mulia di sisinya? Dan Rasulullah tersenyum, dan baginda pun berkata bahawa ya, malaikat itu mulia di sisi Allah, tetapi bukan itu yang ku maksudkan. Dan selepas itu salah seorang sahabat pun bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah para rasul yang mulia di sisinya? Rasulullah pun diam dan menjawab, ya, para rasul itu mulia di sisinya, dan para rasul adalah utusan kepada Allah, dan memang mulia di sisinya, tapi bukan itu yang ku maksudkan. Dan para sahabat ketika itu kebingungan dan terus diam membisu. Dan salah seorang sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau yang demikian, mungkinkah kami yang berada dekat denganmu yang mulia di sisi Allah? Lalu jawab baginda, memang kamu mulia di sisiku. Kamu telah membantu perjuanganku menegakkan agama Islam. Memang kamu sentiasa dekat denganku. Tetapi ada lagi yang mulia di sisinya. Lalu sahabat dalam keadaan itu masih bertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan oleh baginda? Dan ketika tersebut Rasulullah pun Rasulullah tunduk dalam keadaan yang sedih. Rasulullah mengangkat wajahnya, terselah linangan air mata menitis daripada mata terus ke janggut dia. Dan Rasulullah pun berkata, sesungguhnya umat yang paling mulia di sisi Allah adalah umat yang lahir selepas kewafatanku.
pada sahabat melihat begitu syahdu sekali dan berasa terlalu sedih. Dan Rasulullah pun berkata, mereka lah yang paling mulia di sisi Allah, kerana pada masa tersebut aku sudah tiada di dunia ini, tetapi mereka masih patuh kepada perintahku, mereka menegakkan agamaku, mereka mengingatiku, mereka mengingati apa ajaran-ajaran yang kutinggalkan selepas ini. Dan di sini kesimpulannya, tuan-tuan, saya ingin nyatakan bahawa kita sebagai manusia, tanggungjawab sebagai manusia dengan Tuhan kita adalah kita mesti saling ingati, sayang menyayangi. Bila itu berlaku, barulah kita boleh menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita akan terus berusaha untuk menyayangi Rasulullah SAW hingga ke akhir hayat kita. Jadi kesimpulan di sini bahawa Islam itu menitipkan, memupuk semangat kasih sayang yang begitu erat di antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Jadi kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Islam, kita mestilah menggambarkan bahawa agama Islam ini adalah agama kasih sayang, agama yang kita boleh bertoleransi, kita boleh sama-sama berbincang jika ada masalah. Jadi saranan saya, daripada peristiwa ini kita boleh mengambil iktibar bahawa kasih sayang amat penting, sebab dengan kasih sayanglah kita boleh kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.